Jadi doktor, kita ni podcast. So podcast ni kita free flow. Saya nak tanya apa soalan pun saya tanyalah doktor dah. Biasa sesetengah panel ni kita siapkan soalan. Tapi doktor ni kita tak siapkan soalan tapi atas tema yang samalah. InsyaAllah. Kalau boleh jawab, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, doktor, soalan yang pertama kita nak bincang. Asy'ariyah, pengasasnya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Adakah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ahli hadis? Itu soalan yang pertama dulu, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sahabat saya Al-Fadil Ustaz Hafiz Az-Za'farani. Soalan yang nampak macam mudah. Nampak mudah. Nampak mudah tapi sebenarnya susah untuk dijawab. Kalau tak tengok ni lah teks lah. Tapi saya boleh bagi gambaran berkenaan dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa radhiya anhu, yang mana beliau ini lahir lebih kurang tahun 260. Ya. 260. Jadi ini adalah kurun ketiga hijrah. Kurun ketiga hijrah ni memang kita tahulah adalah kurun salafus salih, Yang terbaik. Yang terbaik. Yang mana kalau kita sebut zaman salaf inilah kurun ketiga, maknanya 300 hijrah tu yang pertama tu, itu adalah yang kita sebut sebagai kurun salafus salih. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir dalam kurun tersebut, sehinggalah dia berumur 40 tahun, genap tahun 300 tu. Oh, 300 hijrah. Umur dia masa tu 40 tahun. Yalah, dia lahir 260, cukup 300 hijriah, 40 tahun. Umur dia 40 tahun. Maknanya itu adalah zaman kematangan seseorang. Maknanya kalau dia menuntut ilmu, menimbul ilmu, maknanya dia menggunakan dia punya akal, segala dia punya effort dia, usaha dia. Jadi sampai ke tahap tu insya-Allah dia adalah zaman kematangan ilmu. Jadi zaman sebelum 300 hijrah tu dia telah menuntut ilmu dengan ramai ulama. Ramai ulama. Cuma di antara yang mungkin menjadi kita rasa macam terkilan ke apa kita sebut, macam kita ralat lah apabila kita melihat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia asalnya memanglah lahir dalam keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Cuma apabila dia berumur 6 tahun ataupun 7 tahun, setengah pandangan kata 10 tahun. Tapi saya pilih yang bawah lagi, 6 ataupun 7 tahun, bila ayah dia meninggal, jadi mak dia berkahwin dengan bapa tiri beliau yang namanya Abu Ali Al-Jubai. Oh, Abu Ali Al-Jubai. Dan Abu Ali Al-Jubai ini dia aliran Mu'tazilah. Tokoh besar Mu'tazilah di Basrah pada zaman itu. Jadi orang nampak dia punya maknanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia seolah-olah sepanjang hidup dia sampai umur 40 tahun tu dia berguru dengan bapa tiri dia tu. Ya. Seolah-olah macam tu. Daripada umur 6-7 tahun tu sampai umur 40 tahun seolah-olahnya dia berguru dengan Abu Ali Al-Jubai semata-mata. Padahal bila kita tengok dalam kitab-kitab manaqib beliau, dalam kitab-kitab sejarah, sebenarnya ada ramai guru-guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Dan maknanya kalau 6-7 tahun tu dia dah ada bapa tiri. Jadi maknanya kalau dia ada ramai lagi guru selain daripada Abu Ali Al-Jubai. Bermakna guru-guru dia itu aliran apa? Maknanya guru-guru dia yang lain itu adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara guru dia yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ialah seorang muhaddis besar dan juga memang masyhur
selain daripada yang tokoh besar Mu'tazilah tadi, ada juga seorang tokoh Ahli Sunnah besar yang mana Abul Hasan Al-Asy'ari juga berguru dengan dia, iaitu Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji. Dia sezaman dengan siapa Imam Zakaria ni? Zakaria As-Saji ni dia kalau ikutkan memang dia daripada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman-zaman sebab beliau meninggal tahun, tak silap saya, 307. Maknanya kalau umur Abul Hasan tadi 40 tahun, bila yang dikatakan dia bertukar kepada Ahlussunnah wal Jamaah, guru dia tu masih hidup lagi. Ya, betul. Guru tu masih hidup lagi sebab dia dikatakan bertukar kepada Ahlussunnah wal Jamaah dalam sekitar 300 Hijrah. Dan guru dia yang Zakaria As-Saji itu meninggal 307. Maknanya ada 7 tahun jarak. Jadi bermakna dia berguru dengan Imam Zakaria As-Saji ni seorang ahli hadis. Ya. Jadi kalau kita tengok sanad hadis, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni daripada beliau. Daripada beliau. Dan bahkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan daripada Imam As-Saji ni beliau masukkan dalam sebahagian kitab-kitab beliau. Di antaranya kitab tafsir Al-Quran. Imam Al-Asy'ari dia ada mengarang kitab tafsir Al-Quran. Tapi sayangnya kitab tafsir ni tak sampai kepada kita hari ini. Sayangnya. Tapi kalau kalau sampai, kita akan nampaklah bagaimana metod Imam Al-Asy'ari mentafsirkan Al-Quran. Dan yang herannya, Imam Al-Asy'ari dia mengarang banyak kitab-kitab. Sebab nama dia harum. Orang sebut-sebut mesti sampai kitab-kitab. Ada yang mengatakan sampai 200 kitab. Maknanya tu yang campur sebelum dia masa di Mu'tazilah dan juga masa di Ahlus Sunnah lah. Tapi nak kata banyak kitab-kitab dia. Tapi yang sampai kepada kita pada hari ini 6 buah kitab je. 6 buah kitab saja. Jadi kita tak nampaklah dia ni sebagai seorang ahli hadis. Sebab kitab-kitab dia banyak yang hilang. Banyak yang tak sampai kepada kita. Kalau kita boleh dapat kitab hadis dia, kitab tafsir dia, nampaklah dia ahli hadis ataupun tidak. Dia punya periwayatan hadis dia. Dan 6 ni pun ada yang dipertikaikan pula. Ada yang kata ini bukan kitab dia, ini kitab dia, dipertikaikan. Jadi itu kadang-kadang ada yang kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni dia belajar akidah salaf tanpa berguru. Ini tak betul. Tak betul. Macam mana dia dia ada bapa tiri, Abu Ali Al-Jubai yang dia membesar bersama. Tapi dalam masa sama dia berguru dengan syekh-syekh Ahlussunnah wal Jamaah. Tak mungkin dia berguru dengan Saji itu sebelum umur dia 6 tahun. Tak mungkin. Ya, betul. Takkanlah budak 5 tahun 6 tahun dia nak mendengar hadis dan dia faham dan dia riwayatkan balik semula. Jadi macam tak logik lah. Jadi kalau kita tengok sebenarnya tak ada pun riwayat yang mengatakan Abu Ali Al-Jubai ini dia mengongkong Imam Asy'ari. Mengongkong, kau tak boleh belajar dengan guru lain, kau belajar dengan aku saja. Tak ada. Tak ada. Jadi menunjukkan bahawa Abu Ali Al-Jubai ni walaupun Mu'tazilah tapi dia macam maknanya bebas. Maknanya kau nak berguru orang lain pun tak kisah. Tapi itu yang menyebabkan dia rasa macam ada benda tak kena dengan Mu'tazilah ni. Ya, betul. Jadi sebab itu berlaku konflik dalam diri Imam Al-Asy'ari itu, berlaku konflik dengan ilmu yang dia dapat daripada guru-guru Ahlussunnah wal Jamaah dan juga yang dia dapat daripada bapa tiri beliau, Abu Ali Al-Jubai. Jadi kalau kita tengok memang bila dia berpindah kepada aliran Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya dia sudah ada ilmu manhaj Ahlussunnah tu. Dia ada dalam diri dia manhaj Ahlussunnah, aliran ahli hadis, ada yang Mu'tazilah. Dah ada dulu. So apabila dia ada suatu saat yang dia buang Mu'tazilah tu, bukan dia tak ada ilmu. Dia dah ada ilmu tersebut. Cuma dia memilih antara ahli hadis dengan Mu'tazilah.